Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat datang kepada para pendengar yang juga yang melihat Facebook kita UPM pada hari ini. Selamat petang ini insya-Allah kita akan bersama lagi program Borak Tepi Keusahawanan dan Kerjaya. Ini adalah siri kita yang ketiga. Saya Rudi Ludinata, saya Timbalan Pengarah CAM UPM dan kalau kita lihat semasa tempoh hari Borak Tepi kita yang pertama kita bersama dengan Dr. Mas tentang bagaimana kita berhadapan dengan cabaran COVID-19 dalam keadaan ekonomi tengah tak berapa bagus ni, kita nak mencari kerja dan sebagainya. Dalam siri kedua, kita bersama dengan Dr. Faid, bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi kita menjalani latihan industri. Dan kedua-dua program Borak Tepi kita yang siri pertama dan siri kedua tu, kita lebih fokus kepada kita punya kebole pasaran graduan, kerjaya. Tetapi hari ini, hari ini kita best sikit. Kerana apa? Hari ini kita akan fokus kepada keusahawanan pula. Siri kita yang pertama, siri ketiga ni keusahawanan yang mana saya percaya ramai dalam kalangan kita, especially dalam kalangan kita yang generasi Y dan Z ni yang banyak bekerja sendiri, suka cari duit sendiri dalam bidang keusahawanan dan saya percaya ramai menggunakan social media sebagai media. Kalau insyaAllah pada masa akan datang kita akan fokus kepada Facebook. Tapi hari ini yang lebih ramai anak-anak muda suka ialah bersiaran di Instagram masing-masing. Bagaimana kita nak memasarkan produk kita, bagaimana kita nak bawa diri kita di dalam social media Instagram ini. Hari ini kita kemukakan seorang influencer, seorang pakar dalam bidang marketing Instagram, Encik Azlan Huzaifa. Welcome Encik Azlan. Selamat datang ke program kita Borak Tepi hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Saya terus serahkanlah kepada Encik Azlan kerana apa? Saya tak nak buang masa, dah ramai nak menunggu. Silakan Encik Azlan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Tuan kerana sudi menjemput saya. Okey, first of all, okey ke suara saya? Clear kalau clear, boleh komen clear. Okey, hai, nama saya Azlan. Saya merupakan founder kepada Huzaifa Studio. Okey, kepakaran kami adalah untuk membantu usahawan-usahawan untuk berniaga, untuk grow diorang punya Instagram dan juga berniaga di Instagram dengan lebih efisien dan juga berstrategi. So tanpa melengah masa, saya rasa hari ini apa yang menariknya saya ingin sharekan bagaimana anda semua boleh buat konten Instagram secara berstrategi. Okey, so saya rasa saya tak perlulah nak memperkenalkan lagi platform Instagram ni sebab saya percaya anda semua masing-masing dah ada akaun Instagram masing-masing. Cumanya mungkin penggunaan anda dalam Instagram mungkin berbeza. Ada yang menggunakan Instagram untuk personal account, untuk saja-saja suka-suka chat dengan kawan, borak, tag, buat OOTD semua. Okey, cuma apa yang saya ingin tekankan adalah bagaimana anda korang semua walaupun pelajar-pelajar lagi boleh menggunakan Instagram untuk tujuan memasarkan produk, memasarkan servis ataupun menggunakan platform Instagram untuk tujuan berbisnes secara berbisnes lah. Tak kira apa jenis bisnes tu, walaupun mungkin tak ada produk tapi mungkin ada servis, ataupun mungkin tak ada servis, hanya nak buat personal branding sahaja untuk mula-mula usaha. Untuk personal branding ni mungkin untuk develop anda punya personal branding supaya nanti bila dah graduate nak minta bukan nak minta kerja lah, maksudnya kalau korang nak buat something, korang boleh menggunakan ataupun boleh utilize platform di Instagram ni untuk memasarkan diri korang, diri walaupun di saat-saat sukar situasi COVID-19 dengan ada PKP ni, tetapi apa kelebihannya Instagram ni adalah 24 buka. Okay, bayangkan kalau korang ada kedai offline, ada kedai contohnya ada butik ke, ada jual kedai jamu ke, ada buka klinik gigi. Waktu PKP mungkin ada certain industri terpaksa kena tutup. Tetapi apa menarik tentang Instagram, korang boleh buka korang punya kedai online. Saya suka untuk menggelarkan kedai online ataupun kedai Instagram. Saya suka untuk Instagram ni adalah sebagai platform untuk kedai online anda. Okay. Okey, tanpa berlengah masa, hari ini sebenarnya saya banyak sangat nak share, tetapi sebab kita ada 2 jam je, kurang 2 jam saya rasa. Saya terpaksa make it short, saya akan pergi cepat. So kalau korang ada, saya harap anda semua prepare pen dan kertas, standby untuk tulis laju-laju sebab saya akan bercakap dengan laju, tetapi dalam masa yang sama saya akan memberikan value sebanyak mungkin untuk memberikan manfaat
kepada anda semua, sebab by the end of the session nanti bersama saya akan cuba sedaya upaya saya akan menggunakan seluruh pengetahuan saya supaya bila by the end of the session nanti korang dah ready dah untuk buka korang punya kedai online. Dalam masa yang sama korang dah tahu apa nak post, apa nak upload, apa nak buat copywriting dekat Instagram secara strategi. Okey, mungkin sebelum ni korang tak ada masalah pun nak upload. Senang je kan nak upload kan. Upload, nak tulis semua, nak buat IG story, semua tak ada masalah. Cumanya saya ingin tekankan setiap posting yang korang buat di Instagram mesti ada objektif. Okey? Mesti ada objektif. Okey. Terus masuk slide lah. Okey, saya akan pasang saya punya slide. Okey. Saya ingin perkenalkan diri saya lagi sekali lah. Saya Azlan Huzaifah, founder kepada Huzaifah Studio. Mungkin kepada siapa yang tak mengenali saya, boleh pergi ke Instagram saya, Azlan Huzaifah, ataupun Instagram Huzaifah Studio. Okey, boleh cari sekarang, tengok untuk bersuaikan dengan saya. Kita ada sedikit kekangan masa untuk menerangkan cerita pasal diri saya, tapi saya cuba sedaya upaya lah untuk memperkenalkan diri saya supaya korang bila kita kenal, kita boleh relate. Okey. So untuk pengetahuan anda semua, Huzaifah Studio telah membantu lebih daripada 40,000 usahawan, dan ada di antaranya yang datang ke kita punya studio untuk melakukan sesi fotografi, videografi, design. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita dah pernah shoot. Yang datang dengan kita mungkin dah lebih daripada 10,000, dan juga selain daripada itu kita juga telah menghasilkan satu buku iaitu dinamakan Instagram Marketing Calendar. Saya tak pastilah berapa ramai yang dah ada buku ni, ataupun mungkin ada yang tak tahu pun pasal buku ni. Okey, buku apa yang saya nak cuba untuk sampaikan hari ini adalah sedikit kupasan daripada apa yang tertulis di dalam Instagram Marketing Calendar ni. Tetapi kalau bagi siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni, kita maksudnya untuk dapat tahu secara detail apa isi kandungan buku ni, boleh dapatkan dengan pergi dekat kita punya IG, dan berita baiknya kita bagi buku ini secara percuma. Cuma korang perlu bayar kos penghantaran sahaja RM12. Okey, korang boleh dapatkan buku ni secara percuma. Apa yang menarik tentang buku ni, kita bagi idea setiap hari apa yang korang nak post, supaya untuk untuk anda semua yang tak ada idea nak post apa hari ni, kita dah sediakan idea setiap hari, dan sebab ianya kalender, dia ikut tarikh. Hari ni nak post apa. Sebagai contoh, hari ni adalah 17 hari bulan. Kalau 17 hari bulan mengikut kalender yang kita dah buat ni, 17 hari bulan anda tentang pilih produk terlaris anda dan nyatakan kenapa ianya laris. Sebagai contoh untuk posting hari ini. Okey, dengan buku untuk pengetahuan semua, buku ini kita telah edarkan lebih daripada, ini adalah slide lama, mungkin untuk sehingga hari ini kita dah edarkan lebih daripada 40,000 naskah kepada seluruh usahawan seluruh Malaysia. Okey, 40,000 kita dah reach dengan hanya menggunakan platform Instagram sendiri. That's the beauty of Instagram. Kita boleh reach ramai orang. Sebab saya percaya Instagram consumer dekat Malaysia ni adalah tinggi. Okay, especially di kalangan pelajar dan juga millennials. So mereka suka dengan platform Instagram ni sebab it's about lifestyles, dan juga it's about sharing. It's about you boleh gain knowledge daripada Instagram dah sekarang. Okay. So saya ni sedikit sebanyak tentang tim saya, macam mana tim saya grow. So sehingga sekarang tim Huzaifah Studio ada hampir 15 orang. Ada di kalangan mereka adalah fotografer, videografer, graphic designer, admin, sales, marketing. So this is our team lah. So kalau anda stay sampai habis kita punya sesi ini, yang anda akan nampak yang
approach yang saya suka adalah kita memberi nilai berbanding hard sell. Saya tidak gemar untuk hard sell, tetapi saya lebih suka cara soft sell, iaitu memberi nilai kepada audience anda. Okay, kita fokus bercakap tentang bagaimana korang boleh buat bisnes di Instagram lah. Kalau yang personal, siapa yang menggunakan Instagram untuk tujuan personal tu tak termasuk tak termasuk. Kalau nak share pasal kucing, nak share pasal pergi travel ke mana, itu untuk personal tak ada masalah. Cuma kita bercakap untuk tujuan aktiviti pemasaran produk ataupun secaranya keusahawanan lah, macam mana you boleh menjual di platform Instagram dengan memberi value instead of hard sell. Okay, so kalau di Huzaifah Studio kita ada satu kempen yang dinamakan Misi Bantu Usahawan, di mana untuk tahun ini kita nak cuba untuk membantu 50,000 usahawan by the end of 2021. Itu kita punya misi. Okay, sebelum kita bermula, saya nak bawa anda semua untuk buka IG masing-masing. Saya percaya korang live, korang join sesi ni menggunakan laptop. Tetapi capai korang punya phone sekarang dan buka korang punya Instagram. Okay, saya rasa tak perlulah nak ajar macam mana nak buka Instagram kan, saya rasa semua orang tahu. Okay, apa yang saya nak bawa anda semua adalah untuk kita renovate kita punya kedai online. Sebagai contoh, kalau anda ada kedai offline, ada kedai makan, ada kedai butik, ada kedai jual jamu, jual produk kecantikan, ada korang punya kedai offline. So kalau korang nak mencantikkan kedai offline, kedai dalam mall ke, dekat pasar ke, mana-mana, korang perlu menjalani proses renovation untuk cantikkan kedai. Okay? Sama juga dengan kedai Instagram, saya akan tunjukkan macam mana korang boleh renovate korang punya kedai secara online, kedai Instagram lah. Okay? Kalau dekat kedai offline, pintu utama, pintu masuk, signboard, itu semua kita anggap apa yang orang nampak lah. Kalau trafik lalu lalang, dia akan nampak signage, signboard. Tetapi di kedai Instagram, bio kita adalah kita punya signboard, bio kita adalah apa kita punya yang kita letak di depan kedai kita. So sebenarnya pada saya bahagian yang paling sangat penting sekali dekat dalam kedai Instagram ni adalah kita punya bio. So saya akan pergi satu persatu, kita try renovate dulu kita punya bio dulu. Okay, semua buka Instagram masing-masing, saya akan tunjukkan apa yang nak kena renovate. Okay, mungkin ada yang rasa macam bio ni sebenarnya ikut suka hati aku lah nak tulis apa kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya ada strategi macam mana kita positionkan kita punya bio ni supaya bila orang nampak dia terus rasa macam nak follow. Okay? Okay. First kali kalau korang tengok dekat situ ada profile picture. Profile picture memainkan peranan penting supaya ianya jelas dan juga sekali pandang dia dah tahu dah okay. Dia ni ada branding, dia ada brand dia apa, logo. Biasanya orang taruh logo lah ataupun just tulisan lah. Tulisan kalau saya, kami tulis Huzaifah Studio. Okay, itu senang, straightforward. Sama juga lepas tu ada username Huzaifah Studio. Username ni username ni ibarat korang punya alamat lah. Okay, jangan taruh benda-benda yang complicated pula. Huzaifah Studio, saya nampak banyak orang buat silap. Username ni dia letak terlalu panjang. Okay, terlalu panjang, kadang-kadang susah nak eja. Dan A jadi V. Lepas tu dia huruf dia macam bertindih-tindih. Contohnya dia ada macam double. Contohnya Huzaifah tu dia ejaan dia HUZEIIFF. Dia saja taruh double. So orang susah nak eja. Especially kalau korang buat bisnes, adalah dilarang lah. Okay. Ataupun diorang meletakkan simbol. Kalau boleh elakkan menggunakan simbol seperti hashtag ke bukan, hashtag pun dia kadang-kadang dia taruh simbol underscore, dia taruh simbol dash, susah untuk kita eja. So kalau boleh terus direct je taruh nama produk ataupun nama brand anda. Okay, andai kata dah ada orang ambil, boleh tukar sebagai HQ ke official dia. Okay, so kat situ ada tulis posting, bilangan follower, bilangan following. Okay, itu tak penting sangat lah.
Okay, dan apa yang penting seterusnya, apa yang korang perlu renovate adalah nama. Kalau dekat sini bahagian video pilihan entrepreneurs ni, apa yang korang boleh letak dekat situ adalah korang boleh taruh nama brand ataupun kepakaran anda. Maksudnya kalau orang, okay, untuk bahagian nama ni dekat studio pilihan entrepreneurs ataupun bahagian name tu adalah searchable. Bermaksud orang boleh search dekat bahagian carian di Instagram, bahagian carian. Sebagai contoh, kalau korang tulis studio, akan keluar beberapa suggestion yang menggunakan studio sebagai nama. Dia bukan ikut username tapi dia ikut name dekat sini. So, sebagai contoh, kalau korang buat produk korang buat produk contohnya korang buat produk jamu lah, saya suka guna contoh jamu, ataupun cokoja. Korang boleh tulis kat situ jamu berpantang, jamu lepas pantang. So kalau orang search jamu akan keluar. Ataupun korang buat cokoja, kalau korang buat dropship cokoja, boleh kat situ cokoja Kuala Lumpur sebagai contoh. So bila orang cari cokoja dan orang search Kuala Lumpur, akan keluarlah korang punya nama. Walaupun username korang sebenarnya lain daripada nama korang tu. So benda tu adalah searchable, orang boleh cari. So kalau boleh tulis menggunakan tulisan, guna pilihan kata yang supaya orang boleh, bila orang search dia akan jumpa. Okay, itu yang pertama yang korang boleh ubah adalah korang check balik korang punya nama, adakah senang untuk orang cari, bagi memudahkan orang buat carian. Supaya customer yang belum pernah kenal pada korang, bila dia search, dia teringin makan cokoja, dia type cokoja, nama korang atas sekali. Okay? So kemudian adalah apa yang korang nak letak pada dalam bio. Dalam bio ni apa yang korang boleh letak adalah, okay, tulis. Korang boleh tulis korang punya niche ataupun kategori ataupun apa yang korang jual lah. Okay. Ataupun korang boleh tulis korang punya tagline dekat dalam bio ni. Okay. Ataupun korang boleh tulis misi dan visi korang punya company ataupun brand. Ataupun korang boleh tulis target audience. Okay, sebagai contoh macam kami punya hashtag misi bantu usahawan. So usahawan bila datang ke page kita orang, dia akan, oh ini untuk aku ni, so kita akan follow. Ataupun korang punya target, korang jual baju plus size sebagai contoh. Tulis kat situ pakaian khas untuk plus size. So bila orang plus size masuk, dia orang akan follow lah. So orang yang tak plus size, dia tak akan join, dia tak akan follow you, ataupun mungkin dia follow untuk saja-saja untuk tips fashion. Ataupun korang boleh buat macam saya tulis tu, follow Huzaifah Tips IG marketing setiap hari. Bagi tujuan ataupun bagi tunjuk sebab kenapa dia orang perlu follow korang. Sebab kita nak banyakkan orang follow. Bila orang dah sampai dekat kita punya bio ni, diorang akan spend 3 hingga 8 saat saja untuk sebelum diorang nak decide diorang nak follow atau tidak. So kena tulis sebab kat situ kenapa perlu follow korang. Okay, kalau gini, kalau kita follow untuk tips Instagram marketing setiap hari. So kalau diorang business dekat Instagram, diorang akan follow lah sebab dia nak tahu marketing tips setiap hari. Ataupun korang boleh tulis dekat situ follow untuk idea-idea fashion plus size. Sebagai contoh, orang plus size yang datang akan suka follow korang lah. Ataupun jual kosmetik, follow untuk beauty tips mudah setiap hari ataupun setiap minggu. Okay? Okay. Selain daripada itu, apa yang korang boleh tulis adalah korang boleh tulis value ataupun apa kelebihan produk korang ataupun apa kelebihan servis yang korang provide. Mungkin korang punya produk ni lain daripada yang lain. Sebagai contoh, korang menggunakan bahan-bahan yang natural sahaja. So tulis dekat situ 100% organic sebagai contoh. Boleh tulis dekat situ 100% organic. Ataupun boleh kalau jual gadget sebagai contoh 100% original, itu value korang. Ataupun korang boleh tulis tu free delivery, antara value yang korang bagi. Ataupun korang antara value lain adalah promotion yang korang tengah buat sekarang, apa benda, campaign yang korang tengah buat gitu currently.
ataupun boleh letak top seller of agent apa, top seller Chokoja, apa-apa brand, top seller Cayman Beauty, top seller Jelita KL, top seller apa ni Wawa Cosmetic sebagai contoh. Top produk ke ataupun stokis kepada apa-apa dan juga agent kepada syarikat apa, semua boleh tulis dekat situ. Selain daripada itu, apa yang boleh tulis itu, korang boleh tuliskan credibility. Saya suka letak benda ni sebab credibility ni penting untuk orang percaya dengan kita. Sebagai contoh, Huzaifah Studio kita taruh 5 bintang review on Facebook, dan memang betul kalau korang pergi Facebook, kita punya rating, kita buka kita punya rating dan rating kita memang 5 bintang. Okay, bermaksud kita betul-betul jaga kita punya rating, kita betul-betul jaga kita punya review, kita betul jaga kita punya customer service yang paling penting. Okay, pun macam ada yang boleh buat delivery next day sebagai contohnya. Okay, boleh tulis delivery next day. Selain daripada tu mungkin korang ada macam sijil halal, sijil KKM, sijil GMP ke, boleh tulis juga dekat situ. Apa-apa yang melibatkan credibility. Ataupun mungkin korang boleh tulis menang award apa-apa. Kalau korang pernah ada award, produk korang tu boleh tulis dekat situ. Okay. So itu antara idea-idea yang korang boleh tulis dekat dalam korang punya bio. Okay, apa yang jangan tulis? Okay, apa yang jangan tulis adalah benda yang kalau orang baca, kalau diorang tak tahu pun tak apa. Sebagai contoh, siapa pemilik akaun, siapa pemilik bisnes. Saya nampak juga ada ramai orang nama founder. Kalau founder level Nora Danish, tak apalah nak tulis, ada credibility dekat situ. Tetapi kalau korang punya kalau founder, owner tak membantu dari segi marketing ataupun dari segi credibility brand, tak perlu, elakkan tulis kat situ. Ada yang taruh nama kucing ke, taruh nama boyfriend, nama girlfriend tu, itu tak perlu taruh. Itu pun ada juga orang letak. Okay, kalau nak buat bisnes, stick kepada bisnes, jangan campurkan dengan personal. Okay. Selain daripada tu, kesilapan diorang taruh alamat panjang-panjang. Okay. Postcode, alamat detail, level, floor, semua ditulis kat situ. Ada cara lain nak menulis, tapi nanti saya akan bagi tips lah. Kalau perlu tulis pun tulis macam Shah Alam, Shah Alam ataupun Serdang ataupun area mana pun dah cukup, tak perlu nak tulis alamat penuh termasuk postcode, termasuk negeri, tak perlu. Tulis Serdang pun orang dah tahu, tulis Shah Alam pun orang dah tahu, tulis Kuala Lumpur pun orang dah tahu, tapi biasanya Kuala Lumpur orang tak tulis lah, jarang-jarang lah. Okay, maksudnya dilarang tulis nama address penuh. Okay, selain daripada tu nama penuh syarikat pun kalau boleh tak perlu tulis pun tak apa. Contohnya kita Huzaifah Studio adalah merupakan company Sdn Bhd. Tak perlu tulis Huzaifah Media Sdn Bhd, tak perlu. Kalau nak tulis pun just tulis nombor pendaftaran SSM, tak apa. Tapi itu pun saya rasa tak perlu sangat apa. Orang membeli bukan sebab nama company, orang membeli sebab value yang you bagi. Okay, kalau terpaksa tulislah. Okay. Dan ada lagi satu yang penting sekali adalah CTA. Kalau korang tengok kat sini, Huzaifah punya studio bio ada jom photoshoot content dengan kami, klik dekat bawah tu, ada arrow dekat bawah tu. Ini adalah CTA. CTA adalah call to action. Okay? Call to action. Bermaksudnya, apa korang nak suruh orang buat bila dah follow, kalau nak dapatkan perkhidmatan ataupun produk korang, apa perlu buat? Klik link untuk dapatkan produk korang untuk order. Boleh bawa diorang pergi ke link WhatsApp, Linktree. Kalau korang ada link banyak-banyak, boleh sumbat masuk dalam Linktree ni, sebab Instagram bagi letak satu link saja. Atau boleh masuk website, atau boleh letak e-commerce, boleh masuk link Shopee, boleh masuk Telegram, boleh masuk landing page, boleh masuk sales page. Letak dekat dalam link tu dan pastikan ada CTA. Okay. Dapatkan diskaun ataupun nama kedai pun ataupun contact call pun boleh. Untuk datang kedai pun boleh. Okay. Dapatkan 10% diskaun, klik di website dan diorang akan beli dekat website. Ataupun kalau korang ada kempen-kempen untuk dapatkan diskaun pun boleh letak dekat situ, klik untuk beli dekat
website supaya dapat join kempen-kempen yang korang tengah jalankan sekarang. Okay? So dah siap dah kita punya bio. Bio ni penting sebab untuk bila korang dah renovate, bila dah cantik, orang nampak korang punya bio, orang punya account, and then orang akan lebih untuk follow. Kalau benda ni tak lengkap, diorang tak akan follow. Diorang tak tahu apa masalah yang anda selesaikan, apa value yang anda bagi. Okay? Okay, seterusnya ini adalah interesting part. Saya akan share bagaimana formula 5S untuk anda kekal konsisten posting dekat Instagram. Okay. Kadang-kadang orang banyak posting dekat Instagram tetapi dia tak ada formula. Maksudnya dia main post je, kejap-kejap selfie, lepas tu selfie lagi, lepas tu selfie lagi, lepas tu gambar pegang selfie dengan produk. Asyik menjual. Kebanyakannya adalah kesilapan diorang terlalu menjual. Lepas gambar produk, lepas gambar produk. Kalau setahun ada 365 hari, 364 hari menjual je kerja. Sebab diorang tak ada idea nak post apa, end up diorang akan menjual. Kita ni guys, kalau kita pergi mall, ada orang nak promote kita credit card, saya percaya korang mesti lari, pusing satu mall untuk lari daripada tukang juru jual credit card tu, betul tak? Okay? So kita sendiri tak suka orang menjual, tetapi kita buat kesilapan tu bila kita berniaga dekat Instagram. So kalau saya kurangkan hard sell, banyakkan bagi soft sell ataupun banyakkan bagi value. Okay, nanti saya ceritakan macam mana nak bagi value. Okay, strategi S yang pertama iaitu S yang pertama iaitu strategi. So untuk setiap posting yang kita letak di Instagram mesti ada objektif. Okay, saya akan terangkan apa objektif dia. Okay, mesti dia melalui konsep ini. Nampak, dia lalu proses kenal, lepas tu suka, dia yakin, dan juga barulah kita offer. Okay? Dia tak boleh nampak terus nak menjual, dia akan jadi Kita mungkin ada masalah teknikal sedikit sekarang ini di pihak Cik Azlan. Kita sedang menunggu daripada pihak beliau. Cik Azlan okey? test. Okay, kita dengar Cik Azlan. Selamat kembali. Dengar. Tadi siapa dengar. saya cakap tadi? Bila last tadi? Apa tadi? Cik Azlan cakap tentang kita tak boleh menjual setengah hari-hari, tetapi kita kena start dengan nampak dulu. Itu. Okey. Saya ulang balik lah. Kita kalau untuk berniaga di Instagram ni, kita kena ikut flow ini, iaitu kita kena bagi customer kita nampak kita dulu, kita kena bagi customer kita kenal, bagi customer kita suka, bagi customer kita yakin, barulah kita boleh keluarkan dengan offer. Okay. So setiap posting kita mesti ada objektif nak bagi orang nampak, bagi orang kenal, bagi orang suka, bagi orang yakin, baru kita buat offer.
Okay. Dari segi audience juga, bila diorang nampak, saya suka gelarkan audience ni adalah frozen client ataupun klien yang masih frozen lah, masih keras lagi. Okay, masih keras. So, kita kena bagi diorang nampak dulu. So, bila nampak kita kena bagi macam mana kita nak bagi dia jadi cool, bagi dia cair sikit. Kita buat posting yang bagi kita, untuk diorang kenal. Lepas tu kita boleh buat posting untuk bagi diorang suka supaya dia punya Cik Azlan okey? Huzaifah dapat dengar kita? test. Okey, kita dengar. Kita dengar. Minta maaf, internet terputus pula. Oh ya ke? Okey, tak apa. Teruskan Cik Azlan. Don't worry. Slide balik. Okay, sekejap saya punya sistem tengah pasangkan slide. Okay, kita sambung. Tadi saya kat mana dah? Tak suka. Dekat suka Okay, saya mula pada awal lah.
Okay, jenis-jenis audience adalah apabila diorang dah nampak, saya gelarkan dia ni audience yang frozen, dia masih beku. So bila kita cairkan dia sikit, kita buat posting yang berkaitan macam mana nak bagi diorang kenal dengan kita. So dia akan jadi cold audience. So bila posting, kita dah buat posting untuk bagi diorang suka dengan kita, so diorang akan jadi warm audience ataupun warm prospect. And then macam mana kita nak bagi dia yakin, kita buat posting yang berkaitan untuk macam mana nak yakinkan diorang. So bila diorang dah yakin, diorang tergolong ke dalam hot audience ataupun hot prospect. So bila diorang dah yakin ataupun dia dah percaya dengan kita bagi offer apa pun, insya-Allah diorang akan beli daripada kita sebab diorang dah yakin dan baru diorang dah consider kita sebagai customer. Okay, so saya akan share macam mana nak bagi apa yang korang boleh buat untuk buat posting bagi nampak, bagi orang nampak. Okay, nombor untuk bagi orang nampak, kita boleh buat posting yang shareable. Okay, saya ada dengar bunyi ada orang tak tutup audio. Okay, never mind. Ada, kita boleh buat posting macam mana nak bagi orang posting yang untuk bagi orang nampak adalah kita buat posting yang shareable, yang supaya orang share kita punya posting supaya orang ataupun follower orang yang share tu pun nampak juga kita punya posting. So bila dia nampak kita punya posting, dia orang akan pergi ke kita punya account. Bila account kita dah menarik, dia orang akan follow. Okay? Antara benda-benda konten-konten yang orang suka share adalah konten-konten yang berunsurkan tips, tutorial, checklist, hack ataupun langkah-langkah, fakta, benda-benda ni macam ni orang boleh suka. Orang suka nak share. Ataupun benda yang do it yourself tricks ataupun apa lagi checklist, guideline, tutorial, saya dah cakap tutorial. Okay, so benda-benda macam ni adalah orang suka untuk share sebab dia tak terlalu menjual, dia bersifat informatif, dia info. Okay, selain daripada itu, apa posting yang untuk bagi orang nampak ataupun bagi orang share adalah posting yang berunsurkan motivasi ataupun berunsurkan inspirasi. Okay, orang suka benda-benda posting yang inspirasi, motivasi, so dia akan share dekat diorang punya IG stories. So bila dia share dekat IG story, orang follower dia akan nampak. Okay, so you akan dapat follower baru. So bila follower baru nampak kita punya posting, kita punya follower akan grow dan juga kita boleh bawa diorang untuk ke proses seterusnya, iaitu proses kenal dengan kita. Okay, macam mana kita nak buat posting supaya orang kenal dengan kita adalah kita boleh buat posting yang menunjukkan diri kita ataupun explain tentang kita punya produk ataupun explain tentang kita punya service ataupun kita boleh tunjuk kita punya team, kita boleh tunjuk kita punya kita punya proses supaya orang tahu, oh dia ni buat ni sebenarnya. Contohnya untuk di Huzaifah Studio kita selalu tunjukkan kita punya team. Okay, dekat IG story kami selalu share behind the scene. Kita even kalau posting-posting kita, tips-tips kita suka ketengahkan kita punya team. Fotografer pun kita ambil dia jadikan model untuk buat sebagai kita punya icon. Dan juga bila behind the scene tu pun nampak kita punya team. So secara tak langsung orang dekat luar yang dah nampak kita tu dia akan kenal dengan kita. Oh, diorang ni buat servis fotografi, buat servis videografi, and then diorang suka share tips. So dia nampak orang yang, bila diorang nampak manusia ni, bila dia nampak sosok ataupun dia nampak orang di sebalik brand atau di sebalik bisnes tu, diorang akan rasa lebih dekat dengan kita punya brand. Okay. So selepas bila kita dah buat posting, bila dia dah consume ataupun bila dia dah like
kita punya posting yang kita dah buat diorang kenal dengan kita, macam mana kita nak bagi diorang suka dengan kita. Okay? Posting yang korang boleh buat untuk bagi customer korang suka dengan korang adalah boleh buat konten-konten yang bagi value. Okay, this is penting, bagi value. Sebagai contoh, bagi value sama juga macam facts, tips tu semua, itu salah satu cara untuk bagi value. Selain daripada tu boleh juga buat posting-posting yang memberi hiburan, boleh juga, okay? Ataupun boleh tunjukkan, boleh buat macam video-video, macam video TikTok tu pun boleh. So bila orang tengok korang punya team ni macam happy, happening je, so orang akan lebih suka dengan team you. Selain daripada tu, boleh juga korang buat posting-posting yang yang untuk bagi orang suka adalah konten-konten yang berkualiti dari segi gambar cantik, video cantik, design cantik, dan juga korang punya IG tu ada tema. Okay, color sama, warna sama. So you punya audience akan lebih tertarik dari situ, daripada kenal dia akan jatuh cinta, dia suka dengan korang. Okay. Selain daripada tu, korang pun reply komen, interact dengan diorang, DM diorang. So diorang suka dilayan. Bila suka dilayan ni dia jatuh cinta lah dengan korang. Okay. So buat posting yang untuk bagi orang suka dengan you. Okay. Selain tu korang boleh macam bagi free gift, buat kontes ataupun buat kontes, ataupun korang boleh macam posting yang berunsur macam teka-teki ke, bagi interaction dengan customer supaya engagement tu tinggi. Okay? Itu posting yang korang boleh buat untuk bagi audience korang suka dengan korang. And then seterusnya, ini yang paling saya suka lah, macam mana nak buat konten supaya orang yakin dengan korang. Okay? Yakin dengan korang, yakin dengan produk korang, yakin dengan servis korang. Okay, mesti ada elemen-elemen ni. Contoh, elemen nombor 1 adalah elemen credibility. Credibility tu termasuklah testimoni, review, feedback, selain daripada tu before after result. Okay, supaya orang nampak, oh diorang ni produk dia memang berkesan ataupun servis dia memang bagus. Itu nak menunjukkan pihak ketiga yang bagi tahu yang korang ni adalah, produk korang ni adalah betul-betul berkesan, it works. Okay, itu sedikit sebanyak tentang credibility. Selain tu korang boleh tunjukkan korang kalau ada sijil halal ataupun sijil anugerah ataupun award. Kalau ada boleh tunjukkan korang selain daripada tu, kalau macam korang buat kedai, ada bisnes kedai makan, ada rating kebersihan, rating dekat Google, rating dekat Facebook, tunjukkan benda-benda ni. Okay, yang berunsurkan credibility. Selain daripada credibility, apa yang korang boleh buat untuk posting yang meyakinkan prospek korang adalah bersifat authority. Authority ni adalah menggunakan influencer sebagai contoh. Korang guna influencer supaya influencer tu bercakap bagi pihak brand anda ataupun bagi pihak anda. Dia gunakan produk anda, dia review, dia gunakan produk anda. So bila orang kenal dengan influencer ni, diorang pun terpengaruh dengan kata-kata influencer ni. Okay. Selain daripada influencer, boleh juga guna artis, okay? Ataupun korang boleh gunakan korang punya happy customer sendiri. Customer korang sendiri pun boleh jadi sebagai authority kepada produk ataupun nak jadi cakap kepada korang, untuk cakap bagi pihak korang. Okay, so far okay? Gunakan authority. Selain tu bolehlah guna ahli politik ke, nak gunakan
nak gunakan tokoh ke, tokoh agama ke, alright, yang ada authority, yang ada kuasa. Okay. Seterusnya korang boleh tunjukkan posting-posting yang menunjukkan community. Community ni untuk tunjukkan ramai lah. Macam tadi di awal slide tadi saya tunjukkan dah ramai orang dapatkan kita punya buku Instagram Marketing Calendar. So bila nampak orang ramai, diorang pun macam fear of missing out, ada FOMO kat situ. So semua orang pun nak juga benda tu sebab ramai dah dapatkan. Kalau dia tak dapat dia rasa rugi, dia rasa terlepas. So tunjukkan ciri-ciri community, buat ramai lah, buat ramai. Antara lain adalah korang tunjukkan team, tunjukkan stokis, tunjukkan agent, tunjukkan kawan-kawan usahawan, tunjukkan bilangan customer yang korang dah bantu supaya orang lebih yakin dengan korang. Selain daripada itu boleh juga boleh juga macam menunjukkan yang ramai follower juga, menunjukkan untuk menunjukkan community. Okay. Tetapi dilarang, saya tak galakkan, bukan saya tak galakkan, kalau boleh saya nak haramkan korang beli follower ataupun beli likes. Okay, itu kena elakkan sebab orang follower ni dia tak lalu proses nampak, kenal, suka dan yakin. Itu bahayalah. Dan lagi satu, orang sekarang dah boleh detect kalau orang you beli follower. Okay, selain daripada itu boleh juga posting berkaitan dengan result, before after pun boleh, selepas guna dan sebelum guna dan selepas guna, untuk posting yang berkaitan dengan untuk yakinkan orang. Okay. Dan akhir sekali barulah korang offer, buat posting-posting yang apa yang korang nak offer. Antara offer-offer yang korang boleh buat banyak benda lah. Itu saya rasa saya tak bagi idea pun korang dah tahu dah macam mana nak menjual. Okay. Ada new product ke, ada tester ke, free trials, travelling pack, ada free delivery ke, free postage ke. Okay, discount, student discount, buy one free one, combo package, ini semua korang pandai lah untuk menjual. Okay, mungkin ada membership card, ada voucher, lucky draw, okay, ada cashback ke, waiting list ke, barulah korang boleh buat posting yang offer. Tu pun saya tak cadangkan korang buat terlalu menjual sangat. Okay, mungkin daripada 10 posting, 1 atau 2 je posting yang berkaitan offer ataupun menjual. Okay, saya nampak ada soalan dekat dalam chat, tetapi saya akan buat sesi Q&A di hujung presentation nanti. Kalau tidak, nanti kita akan jadi sesi menjawab soalan saja. Okay, bukan saya tak nak jawab, saya baca, cuma nanti kita akan jawab lah. Alright. So strategi dia adalah untuk orang nampak, kenal, suka, yakin, dan barulah kita boleh offer something. Barulah dia jadi customer. Okay. S yang nombor 2, untuk korang kekalkan konsisten untuk posting kat Instagram, korang perlu ada sistem. Sistem tu sebagai contoh, kalau korang dekat sekolah dulu belajar, korang ada jadual waktu kan. Hari ni nak bawa buku apa, esok nak bawa buku apa, subjek apa, sama juga. Untuk kekal konsisten posting di Instagram, korang perlu ada kalender ataupun planner macam ni. 1 hari bulan nak post apa, 2 hari bulan nak post apa. Ini sebagai contoh sahajalah. Dan ingat, dan kalau boleh perasan, setiap posting tu ada objektif dia. Mengikut warna yang saya tunjuk tadi. Warna dia, okay, warna dia biru, hijau, kuning, pink dan purple. Dekat sistem ni pun sama, mengikut warna juga, warna coding. So that korang tahu setiap posting tu apa objektif dia. Korang nak bagi orang nampak, nak bagi orang kenal, nak bagi orang suka, baru nak bagi orang yakin, baru nak offer something. Okay. Ini untuk Januari 2021 dan kalender ni adalah seperti mana yang terdapat dalam Instagram Marketing Calendar ni. Kalau korang yang ada Instagram Marketing Calendar ni, memang korang ikut je apa yang kita dah cadangkan dekat situ. Okay. So korang perlu ada benda ni supaya korang boleh rancang korang punya content sebulan terus, ataupun 3 bulan terus, ataupun boleh rancang terus setahun. So tak payah nak fikir esok nak post apa hari ni.
lusa nak post apa, minggu depan nak post apa. So end up kalau korang terlepas satu hari, korang dah jadi tak konsisten. So sehari je korang tak konsisten, algoritma Instagram akan kacau bilau, orang pun akan lupa dengan korang kalau korang terlalu lama tak posting. Okay. At least sekurang-kurangnya satu hari satu posting dekat feed. Dekat IG story minimum 10, lebih 10 pun tak apa. Okay. Right. Cuma kalau ada yang kata maksimum berapa dekat feed, kalau tanya saya 3 pun dah cukup. Okay, jangan banyak sangat. Yang penting adalah quality bukan quantity. Itu cara korang untuk buat posting di Instagram. Okay. Antara planner, kalau korang tak gunakan Instagram Marketing Calendar ni, korang boleh gunakan Planyway, Unarm, Planoly, ni apps lah yang korang boleh guna, ataupun Google Calendar. Okay, ini sebagai contohnya korang boleh print screen kalau nak check nanti. Print screen siap-siap, nanti korang check dan boleh try apps ni. Dia ada yang boleh auto post, ada yang boleh schedule korang punya, boleh tengok layout semua. Okay. Nombor 3, untuk kekal konsisten, korang perlu tahu idea apa nak buat posting. Bermaksud sumber korang dapat idea tu daripada mana. Macam mana nak dapat idea? Sumber idea tu daripada mana? Macam mana tim Huzaifal Studio buat konten, kita menggunakan Pinterest, Freepik, YouTube ataupun Google Search untuk buat cari idea-idea berkaitan dengan konten yang kita nak buat. Okay. Sebagai contoh kita gunakan Google. Kalau korang buat konten berkaitan dengan, kalau korang ada jual apa ni, ada jual jual insurans ke, agent, takaful ke, boleh buat konten yang berkaitan dengan financial. How to save money, type je how to save money, akan ada keluar suggestion dekat situ. As a student, essay, effectively, how to save money in Malaysia, how to save money in college. Okay. Selain daripada tu, skincare. Kalau korang buat jual produk skincare, type je skincare kat situ, akan ada idea-idea posting. Skincare routine, skincare step, untuk kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, coats, oily skin. Okay. Kenapa dia keluar suggestion ni ini adalah keyword-keyword yang ramai orang search. Bila ramai orang search, ramai orang nak tahu pasal benda ni. So kalau korang buat posting berkaitan dengan konten-konten macam ni, akan mengundang save, akan mengundang banyak likes. Sebab diorang cari kat Google. So bila diorang jumpa dekat Instagram, diorang akan save. Itu penting. Kalau yang ada dropship jual tudung, tutorial tudung bawal, tutorial tudung Mira Filzah, tutorial tudung Nelofa, tutorial tudung bawal pengantin, buat konten yang bagi tutorial macam ni. Makeup pun sama juga, makeup beginner, kulit berminyak, makeup untuk mata sepet, makeup untuk lelaki. Kalau ada buat seri fotografi, boleh juga fotografi tips untuk iPhone, kids, portrait. Type je, type sikit dia akan keluar suggestion yang lain. Okay. Sama juga di YouTube pun menggunakan, sebab kalau korang tahu YouTube dan Google adalah pemilik yang sama. YouTube dimiliki oleh Google. So kalau korang type kat situ glowy skin, akan keluarlah tutorial tentang glowy skin. Dan view, bila setiap kali korang buat konten tu, dia akan berkesan sebab di YouTube view pun dah ramai. Korang just ambil tips ni, korang translate bahasa Melayu ataupun translate dalam bahasa korang sendiri, cara penulisan korang sendiri dan buat konten. Simple je. Okay. Contohnya kalau produk jual kereta, kalau produk jual baju plus size, idea-idea ni, check dekat YouTube, convert je jadi konten korang. Cari yang banyak view lah. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang dapatkan idea untuk buat konten. So bila dah ada idea nak buat konten, korang perlukan skill untuk edit, untuk ambil gambar, untuk video, untuk design. Dan saya boleh cadangkan beberapa cara kalau korang, cara nombor 1 adalah korang boleh cari pekerja lah yang boleh buat, yang ambil gambar, yang boleh design untuk korang. Tetapi saya rasa korang semua student mungkin belum mampu untuk cari pekerja. Ataupun korang boleh outsource je. Okay. Upah je mana-mana freelancer fotografer, studio fotografi, suruh ambil photoshoot produk korang.
Okay, upah je dorang. Ataupun kalau tak ada bajet, korang boleh belajar sendiri. Buat sendiri je. Sebab korang masih muda, masih banyak masa, tak tahulah banyak masa tak, tapi saya assume banyak masa dan juga masih belum terdedah dengan tanggungjawab yang lain. Boleh belajar sendiri ambil gambar, boleh belajar sendiri buat video sendiri, boleh belajar copywriting, boleh belajar nak edit ataupun design sendiri. Okay, guna phone sahaja, tak perlu nak pakai advance punya. Bila dah ada bajet barulah guna yang advance. Tapi guna phone saja boleh. So saya nak bagi tahu idea yang macam idea untuk apps yang korang boleh guna macam Canva, Photoshop, AI. Ini semua apps yang ada dekat phone mobile pun ada. Kalau nak guna yang software dekat laptop pun boleh juga. Okay. Jangan terlalu berfikir sangat tentang nak perfect, nak cantik, nak professional baru start. Yang penting buat. Okay. Kalau saya personally saya suka Canva. Canva tu free je. Dan as yang terakhir adalah korang at the end of the day apa yang korang perlu adalah korang nak benda tu untuk menjual ataupun selling. Apa yang korang, macam mana nak jual korang punya produk. Itu yang paling penting lah sebab at the end of the day korang perlukan income ataupun sales ataupun duit lah. So, misi untuk korang menjual adalah korang perlu at least dapatkan 10,000 follower. Kenapa? Sebab bila dah achieve 10,000 follower, korang akan dapat satu function iaitu function swipe up. Di mana korang boleh dapatkan function bila ada swipe up ni, orang boleh swipe up terus pergi ke WhatsApp, pergi ke Shopee, boleh pergi ke e-commerce website korang. So benda tu akan jadi memudahkan korang untuk menjual. Bila korang buat promosi dekat IG story, senang je orang nak membeli. Bila diorang swipe up je terus pergi ke landing page, check out dan beli. Ataupun boleh WhatsApp, layan dekat WhatsApp, tunjuk-tunjuk gambar produk, tunjuk gambar testimoni and then diorang akan beli. Tapi ini bila diorang dah percaya dekat korang lah, bila dia dah melalui proses nampak, kenal, suka, yakin dan percaya. Dan misi nombor 2 untuk korang menjual, korang boleh menjual menggunakan link dekat bio. Okay. Link dekat bio yang tu saya cakap tadi lah. Kalau korang ada banyak link, korang boleh gunakan Linktree. Ianya percuma, korang boleh taruh lebih daripada satu link. Sebab Instagram bagi satu link je korang boleh taruh. Korang boleh taruh sehingga 10 link dekat Linktree kalau yang percuma. So boleh letak lah, mungkin ada yang Shopee, mungkin ada yang Telegram ataupun mungkin ada yang landing page, ada yang website ataupun mungkin ada yang ke beli-beli kat Facebook. Nak share korang punya YouTube channel pun boleh menggunakan Linktree ataupun ada service provider yang lain macam Milkshake sebagai contoh. Tapi saya suka guna Linktree lah sebab simple dan percuma. So setiap kali korang buat posting, korang boleh buat copywriting, klik link di bio untuk dapatkan offer. Okay. Dan misi yang ketiga nanti bila korang dah follower ramai ataupun follower tak ramai pun boleh buat ads. Bila korang nak buat ads nanti, bila korang dah melalui proses nampak, customer korang dah melalui proses nampak, kenal, suka, percaya, korang boleh buat ads untuk target kepada audience korang nanti. So kalau korang nak buat ads dekat Facebook nanti, Facebook dengan Instagram samalah platform dia. Korang boleh menggunakan fungsi Instagram Business Profile ni untuk target kepada korang punya audience. Buat ads, targetkan kepada orang yang dah engage dengan post korang di Instagram. Termasuklah like, comment, save, share dan juga swipe. So korang punya iklan tu akan jadi murah lah. So tak adalah target kepada semua orang yang ada dekat Malaysia ni. Korang hanya target kepada orang yang dah kenal korang saja. Korang boleh target ads ni kepada orang yang dah yakin dengan korang, yang dah suka dengan korang, dah kenal. Okay. Dan nanti insyaAllah korang punya kos iklan nanti lebih efektif. Nak cakap murah tak juga, tapi lebih efektif. Maksudnya korang spend dan ada ROI dia. Okay. So sedikit recap saya nak buat macam mana untuk korang kekal konsisten marketing di Instagram adalah korang perlu ada strategi, perlu ada sistem, ada planner, ada kalender, korang ada sumber, korang nak dapatkan idea dekat mana, macam saya share tadi.
YouTube, Google search, dan korang boleh belajar skill baru ataupun bila ada bajet boleh upah orang ataupun hire pekerja. Dan akhir sekali korang perlu ada sales process. Sales process kebanyakannya orang guna WhatsApp, Shopee, landing page, ataupun kita boleh buat ads. Okay, itu sedikit sebanyak recap daripada saya untuk 5S formula untuk kekal konsisten untuk buat marketing di Instagram. So, saya harap banyak benda yang korang baru belajar. So, ini saja daripada saya. Kita akan buka kepada sesi Q&A. Kalau ada soalan lah, saya sedia untuk menjawab. Cik Azlan, ada satu soalan Cik Azlan daripada kita punya penonton, nama dia Jalila. Dia tanya, kalau kita baru je mula berniaga, macam mana nak tambah credibility? Followers belum ramai katanya. Okay. Followers belum, maksudnya kita belum ada result, kita belum ada review, belum ada testimoni semua kan? Betul. Untuk tambahkan credibility, first kali kalau kita nak start menjual apa-apa pun, kita guna apa yang ada di tangan ataupun kita gunakan orang yang ada dekat dengan kita. Kita menjual pada kawan-kawan dulu, dapatkan review daripada kawan-kawan. Dapatkan testimoni daripada kawan-kawan. Dapatkan video review daripada kawan-kawan. Okay. Selain daripada tu, boleh suruh kawan letakkan rating dekat Facebook, letakkan rating dekat Google. Okay. So inilah untuk kita gunakan kawan kita ataupun family pun boleh juga. Supaya kita dapatkan feedback, testimoni, review untuk tingkatkan credibility kita. Okay. Selain daripada tu, kalau kita ada budget sikit, kita boleh hire influencer untuk review kita punya produk. Pun boleh juga. Kalau kita ada satu kawan yang influencer, lagi bagus. Contohnya kawan tu ada ramai follower, tak ramai sangat tak apa, ada dalam 1,000 hingga 5,000 follower pun boleh juga suruh dia review, minta selfie ke, minta dia buat copywriting ke, pun dah cukup untuk credibility untuk awal-awal. So nanti sedikit sebanyak bila dah start order masuk, mintalah feedback daripada customer, minta review daripada customer. Setiap customer yang awal-awal tu, for example 100 first customer tu kena minta feedback, kena minta review. Itu cara kita untuk create credibility. Kalau kita start daripada zero pun tak apa. So soalan lain? Okay, soalan lain Cik Azlan. Yeah. Dia ada ni daripada kami lah. Kalau macam mana kita nak tahu followers sesuatu IG tu memang organik ataupun fake? Okay, kita boleh tengok ratio daripada bilangan follower dia dan juga bilangan orang yang like ataupun bilangan komen. Okay, for example kalau dia ada 100,000 follower tetapi yang like dia punya posting dalam 100 orang je. So benda tu tak logik lah. Itu cara manual kita nak check. Ataupun sebenarnya ada software yang kita boleh check lah, kita nak tengok follower orang tu organik ke tak. Tetapi bagi saya lah, kita tak perlu nak fokus sangat nak cari orang account tu beli follower ke tak. Kita fokuskan kepada kita punya business, kita create kita punya audience yang berkualiti. Itu yang penting. Business orang jangan peduli sangat. Kita fokus kepada business kita je. Kita fokuskan kepada create customer yang berkualiti, audience yang berkualiti. Okey, Cik Azlan. Tadi kan Cik Azlan dah tunjuk dekat dalam slide tadi tu, ada yang boleh swipe tu kan, yang boleh swipe dan sebagainya tu kan. Sampai setakat berapa, mungkin Instagram dah tetapkan sampai follower sampai berapa baru boleh buat ke, ataupun kita boleh buat on the spot. Ada orang yang tak tahu kan benda hal ni. Betul. Macam saya cakap tadi, 10,000 follower baru dapat function tu. So korang kena grow korang punya follower sampai 10,000. Itu misi kita yang pertama. Tetapi saya tahu ada orang tak sabar, ada orang dia tak boleh nak tunggu, dia beli follower. Itu kesilapan dia. Bila dia beli follower, bila dia buat promosi, bila dia buat swipe up, bila dia buat ads nanti dia rugi. So saya cakap awal-awal jangan beli follower, jangan beli account orang yang sebelum ni tak apa-apa dia punya follower, audience dia. Untuk jangka masa pendek nampak follower ramai, cantik lah, nampak macam best lah kan. Tetapi untuk jangka masa panjang, benda tu tak bagus.
So 10,000 lah, jawapan dia 10,000. Sampai 10,000, cuba untuk dapatkan 10,000 and then daripada situ kita boleh gunakan function swipe up. Okay, Jazlan, soalan seterusnya. Banyak orang tanya ni. Apakah impact kita punya penggunaan hashtag tu? Hashtag. Hashtag ni saya tak cerita dalam slide tadi. Tetapi kalau semua orang kalau korang nak menggunakan hashtag penting untuk dapatkan audience baru. Cuma hashtag pun perlu ada strategi. Kalau ikutkan hashtag maksimum kita boleh letak adalah 30 hashtag. Tetapi janganlah kita letak 30 hashtag ni hashtag yang tak apa-apa. Kita kena buat research sedikit. Okey? Bahagikan hashtag korang kepada 3 kategori. Sebagai contoh, kategori yang broad, yang general lah, yang ramai orang guna. Sebagai contoh, kalau korang buat jual produk kosmetik, hashtag kosmetik tu sendiri adalah general yang broad, ramai orang guna. Itu adalah kategori satu lah, kategori broad. Ataupun kosmetik, ataupun beauty, kosmetik, ataupun skincare, hashtag macam ni yang broad, yang ramai orang pakai. Okay, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah yang spesifik. Sebagai contoh, kosmetik Shah Alam, kosmetik Kuala Lumpur, ataupun beauty KL, ataupun beauty tutorial, beauty tips. Ini hashtag yang ramai, yang middle lah, yang tak ramai sangat orang guna, tetapi ramai jugalah yang guna. Sebagai contoh, kalau korang buat produk Cokoja sebagai contoh. Cokoja Shah Alam, Cokoja murah, ataupun Cokoja sedap Shah Alam, ataupun Cokoja UPM sebagai contoh. Okay? Cokoja UPM tu, kita tahu, kita klik hashtag tu memang Cokoja UPM je. Orang UPM je yang nak beli. Itu kategori yang nombor 2, kategori yang kita panggil spesifik. Okay, Cokoja UPM, spesifik lah kat UPM, Cokoja jual dekat UPM. Dan hashtag yang ketiga, kategori yang ketiga adalah hashtag yang eksklusif untuk you sahaja. Sebagai contoh, nama you Anis. Boleh tulis tu Anis Cokoja UPM. You je yang pakai hashtag tu. Okay? Ataupun boleh buat hashtag beauty tips with Amira. Nama dia Amira sebagai contoh. Hashtag tu eksklusif kepada you sahaja. Kalau macam kita, Huzaifah Studio, kita ada Huzaifah Tips ataupun misi bantu usahawan. Itu kita punya hashtag. Orang lain, kalau diorang guna pun tak ramai sangat lah yang guna. Kalau diorang guna pun dia nak tiru kita ataupun dia nak join kita punya crowd je. Okay, so setiap kali korang letak hashtag, kalau boleh pilih setiap satu kategori ni minimum satu, tak apa. Broad hashtag, specific hashtag dengan exclusive hashtag 111. Okay. Itu cara-cara strategi untuk menggunakan hashtag lah. Tapi penting hashtag ni untuk dapatkan customer baru, untuk dapatkan audience baru. Ada limit tak berapa hashtag kita boleh letak dalam satu posting? Hashtag limit 30. 30? 30, tapi janganlah guna 30 semak nanti. Yes. Okay. Okay. Kalau boleh dari setiap kategori tu 1 atau 2 pun dah cukup dah sebenarnya. Kan ada 3 kategori saya bagi tadi, setiap kategori tu 2 pun dah cukup dah. Okay, Jazlan, soalan banyak mas, banyak soalan ni Jazlan. Kita teruskan. Ada satu lagi. Ada cadangan website tak untuk dapatkan idea untuk post setiap hari? Saya dah share lah tadi tu. Website itu ni kan. Guna Google ataupun YouTube je. Dari situ dah boleh dapat idea dah. Okay, pas. Soalan seterusnya. Okay, nak tanya. Untuk bis lokal yang jual handmade item ataupun food, boleh suggest apakah apps yang sesuai untuk buat logo ataupun label? Untuk food boleh guna Canva. Saya share tadi Canva. Canva adalah percuma dan boleh pakai phone je.
Saya punya team pun ada yang pakai Canva. Saya sendiri pun guna Canva. Lebih murah lah sebab kita tak perlu bayar apa-apa kan. Dia adalah option untuk premium dia ataupun Canva Pro. Tapi free pun dah boleh buat macam-macam dah. Even nak buat tesis pun boleh pakai Canva. Betul. Setuju. Kan? Kan. Buat resume pun boleh pakai Canva. Semua dah ada dah, ready dah ada punya template kan. Template dia, betul. Okay, ada satu soalan ni. Dia pun kata soalan ni telah Cik apa ni Azlan nyatakan tadi. Mungkin dia baru masuk. Cik Nada ni dia kata bagaimana cara naikkan followers dengan cepat? Maksudnya dengan cepat. Nak naikkan follower dengan cepat ni, itulah kebanyakan orang beli follower which saya tak benarkan. Jangan beli follower. Cara nak naikkan follower dengan cepat, kalau you ada budget boleh buat ads lah. Itu paling cepat lah, boleh buat ads, tarik follower ramai-ramai. Tapi saya assume korang tak ada budget. Kalau tak ada budget, kena ikut sahaja strategi yang saya buat tu. Okay, buat posting bagi orang nampak dulu. Sebab bila you dah renovate you punya bio, okay, buat posting yang shareable ataupun yang saveable. Shareable lah, lebih kepada shareable. Orang nampak posting tu, orang akan share. Kawan-kawan dia akan nampak, kawan-kawan dia nampak dan kawan-kawan dia pun akan share. So, you akan attract audience baru untuk consume content korang. So, bila dia pergi dekat page you, dia nampak dia punya bio you macam awesome. Korang punya content, you punya content pun cantik. Definitely orang akan follow. Cuma kadang-kadang masalah orang, bila traffic ramai, macam dia buat paid review lah, dia buat influencer marketing lah, tetapi bio dia tak clear. Bio dia ambil ringan. Bila traffic banyak tetapi bio tak jelas, bio tak menarik, orang tak follow. Sangat sayang dekat situ. Sebab tu saya start tadi dengan bio dulu, renovate dulu bio. So, bila bio dah ready, you tarik traffic, cepat orang akan follow you, cepat you punya follower akan grow. Okay, itu cara macam mana nak naikkan follower dengan cepat. Selain menggunakan advertising ataupun influencer marketing lah. Okay, ada lagi soalan ni. Kalau orang tiru semua style perniagaan kita, macam mana? Contohnya gambar, copywriting, apa kita patut buat? Okay, good question. Kalau orang tiru kalau tanya saya, kalau orang tiru, kalau tanya saya lah, kalau ada orang tiru, just ignore aja, move on with your business. Jangan sibuk dengan bisnes orang lain. Orang boleh tiru you. Semua bisnes besar ke bisnes kecil, orang boleh tiru. Tetapi diorang akan penat dengan meniru you. Sebab diorang hanya boleh tiru what's on the surface sahaja. Dia tak tahu apa yang korang buat back end, macam mana korang layan customer, macam mana korang bagi value pada customer, macam mana korang reply WhatsApp, semua dia tak boleh tiru. Dia boleh tiru on surface saja. Okay? Ataupun kalau anda kata nak ambil tindakan pun melalui undang-undang lah. Kalau you ada hitam putih, contohnya dia tiru logo you ke, content you ke, tapi saya rasa buang masa. Untuk awal-awal ni fokus kepada bisnes sendiri saja. Orang nak tiru ke, orang nak buat apa ke, kita tak boleh kontrol benda tu. Tetapi kita boleh kontrol tindakan kita boleh kontrol usaha kita. Kita boleh kontrol apa yang kita tahu, macam mana kita nak upgrade knowledge kita. Kita boleh kontrol dengan siapa kita bergaul, kita boleh kontrol dengan siapa kawan-kawan kita. Dengan siapa yang boleh bantu kita untuk kita pergi lebih jauh. Setakat orang nak tiru kita tu, mungkin dalam setahun orang yang tiru kita 1-2 orang je lah yang tiru. So buang masa dan tenaga untuk kita fokus kepada orang-orang macam ni, orang-orang yang meniru kita, fokus kepada benda yang kita boleh kontrol. Itu sedikit nasihat daripada saya lah. Dalam bisnes ni orang akan meniru, ramai akan tiru, ramai orang akan cuba untuk jadi kita, dia tengok kita berjaya sikit akan ada lah. Dan it's a good sign. Kalau ada orang meniru kita tu, it's a good sign yang kita buat something yang betul. It's a good sign yang kita buat something yang successful. It's a good sign yang apa yang kita buat ni adalah betul dan kita inspire orang ataupun kita memberi manfaat kepada orang. Sebab tu orang tiru. Orang jarang lah nak tiru benda-benda yang negatif. Orang akan tiru benda-benda yang positif. So pada saya, move on sahaja. Move on. Kena pandai move on.
Okay, maksudnya kena move on lah ya. Kita Move on fokus je. pada diri kita dulu. Ha, Okay. Okay, ini agak sedikit soalan yang agak akademik lah ya, Cik okay. Azlan. Ada beza tak strategi untuk IG academic? Which is, contohnya kalau di UPM, dia jadikan Instagram untuk faculty, untuk institute for example. Macam ni kita nak, ya, mungkin mereka ada produk, jadi macam mana mereka nak memperkenalkan diri mereka supaya orang boleh masuk ke dalam dia punya IG. Sebab kalau ada orang ada produk, di luar senang lah. Tapi kalau Betul. katakan di Jabatan Kerajaan dan sebagainya, apa dengan Cik Azlan? Okey, sebelum tu saya nak tanya, audience anda siapa? Apa value yang you boleh bagi kepada audience anda? Itu yang penting. Contohnya kalau you nak bagi value kepada contohnya kepada student-student UPM sebagai contoh, you boleh share benda-benda contohnya tips untuk cari kerja, tips untuk interview, tips untuk buat resume, tips untuk macam mana nak disiplin. Okay, so bila you share konten-konten yang macam ni, diorang akan appreciate usaha-usaha untuk penambahbaikan mereka instead of share benda-benda yang informatif macam share takwim, share benda-benda yang boring, share news, share bulletins yang agak newsy ataupun agak macam berita. Benda ni macam student macam nak baca pun macam kadang-kadang terlalu panjang, diorang macam malas nak baca pun. Tetapi bila you share tentang tips interview ataupun tips untuk dapatkan beasiswa ataupun bagaimana untuk dapatkan beasiswa daripada something ataupun senarai beasiswa yang ditawarkan. Okay, so you kena tengok you punya audience dan value apa you boleh bagi dekat you punya audience. Itu penting. Okay. Yang bertanya tadi kan? Cik Azlan, Ya. ni adalah yang tanya Cik Azlan punya tadi slide tu bagus. Saya kira slide tu mungkin tak boleh nak bagi. Mungkin ada medium lain yang mereka boleh dapatkan info tu. Yang Cik Azlan mungkin buku ke dan sebagainya. Betul. Kalau siapa yang berminat, sebenarnya benda tu adalah extraction daripada buku saya ni, iaitu Instagram Marketing Calendar. Korang boleh pergi je dekat Huzaifah Studio Instagram, klik link dekat bio untuk dapatkan buku ni. Kita bagi buku ni pun cuma, just bayar kos penghantaran saja, RM12 ke Semenanjung Malaysia. Dan buku ni berwarna. Buku ni berwarna dan semua apa yang saya share semua ada dalam ni. So dah tak payah pening kepala dah. Okay. Boleh guna je buku ni untuk dapatkan idea posting setiap hari dekat korang punya business secara online. Okay. Ataupun boleh follow dekat boleh join Telegram saya. Nanti boleh pergi dekat IG Huzaifah Studio, akan ada join official Telegram. Dalam tu saya selalu share tips-tips marketing secara percuma. Boleh join ramai-ramai. Okay, saya cadangkan semua orang join lah. Boleh follow Cik Azlan punya ni Instagram ataupun mungkin di Facebook juga. Dan ada satu soalan yang mungkin yang terakhir kot hari ni, kalau kita hire influencer untuk feed IG review, apa yang patut kita upload dekat status of feed pada masa itu? Agak technical sikit soalan je lah. Agak detail juga tu. Paid review apa kita upload dekat status atau feed. Okay, kalau korang hire influencer, minta dekat influencer tu, kalau suruh dia buat video, minta dekat dia video tu. Kalau dia buat TikTok, minta video TikTok. Kalau dia buat copywriting, minta copywriting. Kalau dekat Twitter, minta dia punya, kalau dekat Twitter tak payahlah, you just retweet saja ataupun quote tweet. Kalau dekat, and then korang boleh post dekat korang punya Instagram sama ada di feed ataupun di IG story, tak ada masalah. Ataupun korang boleh buat iklan menggunakan material yang diberi oleh influencer tu. Sebagai contoh, influencer tu buat video sebagai contoh, gunakan video tu untuk buat iklan, tak ada masalah. Okay, tapi pastikan minta kebenaran daripada influencer tu lah untuk buat iklan. Okay, Cik Azlan, mungkin ni soalan saya terakhir sebelum nanti saya akan bagi sedikit penutup lah kepada Cik Azlan. Cik Azlan,
sekarang ni social media tu dah terlalu banyak. Okay. Yang terbaru ni kalau lihat dah ada Clubhouse dah. Bermula dengan Facebook, orang tak percaya, kemudian keluar pula Instagram, keluar pula dengan macam-macam lah, TikTok dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ni dah ada Clubhouse. Itu pun nak masuk pun nak kena ada referral dan sebagainya. Okey, antara banyak-banyak social media ni, yang manakah yang mungkin Cik Azlan kalau boleh yang dulu fokus. Jangan fikir yang lain-lain dulu. Maksudnya. Boleh Cik Azlan? Bercakap tentang Clubhouse, saya pun memang sangat aktif di Clubhouse sekarang. Boleh follow saya, Azlan Huzaifah dekat Clubhouse. Sekarang follower saya pun dah 1,600 orang. Cuma saya tak boleh nak invite lah, saya punya invite dah habis dah. Okay, tapi kalau boleh join Clubhouse, boleh follow saya. Okay, cuma saya nak fokuskan, akan banyak apps baru, social media baru yang akan ada di dalam pasaran. Okay, TikTok lah, Twitter, Clubhouse. Tetapi ingat satu je, Instagram dimiliki oleh Facebook dan diorang antara company yang terkaya dalam dunia. Okay, kalau Instagram ataupun Facebook ni nak bankrupt ke, nak buat apa untuk jadi apa-apa pada diorang mempunyai duit yang banyak, resource yang banyak, kepakaran yang banyak untuk kalahkan dia punya kompetitor yang lain. Tetapi itu bukan poin saya lah. Poin saya adalah Instagram masih tetap menjadi center kepada all the social media ni sebab reach di Instagram masih antara yang paling tinggi. Bukan yang antara, memang paling tinggi adalah reach kita, reach di Instagram. Even Twitter ke ataupun TikTok ke ataupun Clubhouse, orang tetap akan cari Instagram juga sebelum orang buat keputusan untuk membeli. Okay, Twitter dan TikTok dan juga Clubhouse, ini adalah proses awareness sahaja. Tetapi orang masih, ingat tadi, nampak, kenal, suka, yakin, percaya. TikTok, Twitter, Clubhouse, dia berada di surface, nampak je. Tetapi untuk kenal you lebih dekat, untuk suka dengan you punya produk, diorang akan tetap pergi Instagram. Sebab orang punya mindset masih belum mindset membeli dekat TikTok, orang belum ada mindset membeli dekat Clubhouse, orang belum ada mindset membeli dekat Twitter. Okay, mungkin adalah tapi tak setinggi dekat Instagram, which is Instagram you boleh taruh testimoni, you boleh taruh feedback, you boleh taruh video, you boleh buat ads. Okay, buat masa ni Clubhouse masih belum ada ads. Twitter ads pun tak ramai orang utilize lagi. TikTok punya ads pun tak ramai lagi. Even kalau ada pun, orang akan skip iklan dan iklan dia tak terlalu convert sebab orang datang ke TikTok untuk berhibur, bukan untuk membeli barang. Tetapi TikTok, Twitter dan juga Clubhouse bagus untuk buat awareness. Kalau you jual produk, you boleh upah influencer TikTok buat review, boleh buat video untuk orang, untuk awareness, untuk bagi orang nampak. Tetapi tarik diorang pergi ke Instagram. Sebab tu TikTok dan juga Clubhouse, dia letakkan link Instagram. Korang boleh letak link Instagram tapi tidak Facebook, tidak link lain. Perasan tak? Kenapa TikTok letak Instagram? Sebab dia tahu orang pergi TikTok untuk dapatkan awareness, tetapi diorang akan membeli bila dia klik dekat Instagram, dia beli dekat Instagram nanti. So sebab itu Instagram masih, pada pendapat saya, Instagram masih satu social media yang relevan untuk kita bermula bisnes. Fokus kepada Instagram dulu, baru fokus kepada TikTok, Twitter dan juga platform-platform yang lain. Okay? Azlan, antara Facebook dan juga Instagram ni kan, ada orang kata budak kita lah, budak-budak ni kata, apa nak masuk Facebook? Facebook ni untuk orang tua. What do you think? Bergantung kepada audience. So korang kena kenal pastilah audience. Kalau audience korang rasa banyak dekat Twitter, buat dekat Twitter. Audience rasa banyak dekat Facebook, join Facebook. Tetapi Instagram wajib. Instagram wajib. Tetapi kalau audience juga korang mungkin ada separuh dekat Instagram, separuh dekat Facebook. Nak tak nak kena buat dua-dua juga. Yang penting Instagram jangan tinggal. Sebab
Facebook, you takkan salah fokus kat Facebook ataupun Instagram sebab you boleh buat ads, boleh run ads dan juga reach masih tinggi di Instagram dan juga Facebook. Itu pendapat saya. Okay, Cik Azlan, sebagai kata-kata terakhir, sebagai kesimpulan pada kita punya program pada hari ini, saya boleh ke 3 minit pada Cik Azlan. Silakan. Okay, saya nak share sikit lah tahun ni agak tahun yang mencabar sama dengan 2020. Kita dah masuk pertengahan bulan Februari. Okay, tahun 2021 ni hanya akan menjadi tahun yang sama macam 2020 kalau kita tak ubah apa-apa tentang diri kita. Kita tak ubah kita punya tindakan, kita tak ubah kita punya nasib, kita tak ubah kita punya usaha pun. Okay? Buat sesuatu untuk 2021 ni supaya korang boleh improve berbanding daripada tahun 2020. Kalau tidak, 2021 ni hanya ada satu tahun yang bertukar dekat dalam kalender saja. Bab kata Albert Einstein, orang je benda yang sama berulang-ulang kali tetapi expect different result. Einstein kata insanity is doing the same thing but expecting different result. Maksudnya gila ke you buat benda ulang kali banyak-banyak ulang kali, buat benda yang sama banyak kali tapi you expect keputusan ataupun hasil dia akan berbeza. Tak. You kena untuk jadi yang luar biasa, untuk dapat keputusan yang luar biasa, untuk dapatkan hasil yang luar biasa, you kena buat tindakan yang luar biasa. Itu pada saya. So, apa yang membezakan tahun ini dengan tahun lepas adalah tindakan anda semua. Tak kira lah korang nak buat bisnes ke, untuk study ke, untuk relationship ke, untuk self improvement ke, yang penting ada tindakan, ada usaha dan yang paling penting juga adalah komitmen. Kalau tak committed, tak ke mana. Hangat-hangat tahi ayam, hot chicken shit. So benda tu kita tak nak lah. Okay, so nasihat saya kepada anda semua dah dapat ilmu baru, dah dapat tips baru, dah dapat idea baru ni, amalkan. Jangan salin nota bukan main tapi nanti pukul 5 lepas mandi semua tidur, tak buat apa-apa. Mulakan dengan renovate korang punya IG tu. And then buat posting setiap hari secara konsisten. Okay, itu nasihat saya dan saya memang sukalah bila kebanyakannya usahawan ni datangnya daripada golongan-golongan muda lah, pelajar. Sebab saya percaya dengan keusahawanan saja yang kita akan dapat naikkan ekonomi kita. Okay? Bila lebih ramai orang bisnes, kerjaya tu akan lebih terbuka. Okay? Saya tertarik dengan topik dia, keusahawanan dan kerjaya. Kalau you fokus kepada keusahawanan, kalau you buat bisnes, you akan buka kepada kerjaya yang baru. Okay? Itu topik yang saya rasa macam kenalah dan sesuai. You buat bisnes, dalam masa yang sama you create job opportunity dan juga you create cabang-cabang untuk generate income yang lain. So hanya tidak mengharap dengan kerja makan gaji. Saya tak cakap kerja makan gaji salah. Cumanya dengan aliran keusahawanan ni dapat bantu lebih ramai orang. Okay? Tak salah kerja office, kerja makan gaji, cuma pada pendapat saya keusahawanan ni lebih membuka peluang lain dan juga boleh bantu lebih ramai orang dan paling yang best sekali adalah dia menjana ekonomi kita sebagai satu negara lah. Itu sajalah daripada saya. Okey, bagi pihak Pusat Pembangunan Keusahawanan dan juga Kebolehpasaran Graduan Universiti Putra Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Azlan kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Azlan Sensei, Kyo Yoriro, Hontoni, arigatou gozaimashita. Kami berdua ni crack daripada Jepun. Jadi itulah bila bahasa kena ada. So desu ka. Yoriro, arigatou gozaimasu. Hontoni. InsyaAllah Cik Azlan kalau ada program-program yang lain kita akan jumpa juga sekali lagi. Mungkin kalau tidak berada di online, kita akan jumpa bersemuka. Kita ada ramai ni anak-anak muda kita yang bersama dengan kita di CHAM ni sebab mereka nak buka bisnes, bagaimana nak register company sebagainya, mereka berjumpa dengan kami. Dan mungkin untuk digital planner ni nanti mungkin insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Please keep in touch with us. Jangan segan-segan, kita akan mohon bantuan juga daripada Cik Azlan pada masa akan datang.
dan mungkin perjalanan Cik Azlan bermula daripada fotografer menjadi influencer dalam bidang pemasaran Instagram pun kita nak tahu juga nanti kemudian kita akan tanyalah nanti secara dalaman. Terima kasih kepada semua dan kita jumpa lagi pada sekali datang. Saya perkenalkan Dr. Mas Ariza, kita punya pengarah Cik Azlan bersama kita juga pada petang ini. Dan insyaAllah Cik Azlan, mana yang terkurang bagi kita mohon maaf. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada assistant. Ni Honjin kata omoi mas gitu ni Azlan Sensei. そうですね。日本人ですか？日本人じゃないです。日本人ですね。じゃないです。そうですか。Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua.